Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah sama-sama kita berkumpul dan juga berhimpun di dalam persidangan pada kali ini. InsyaAllah pada hari ini kami akan berkongsi sedikit berkaitan dengan hasil kajian yang telah kami jalankan di bawah tajuk pelaksanaan modul kerohanian dalam fasa pengukuhan sasiah di penjara Malaysia, satu analisis. Dalam menyempurnakan kajian ini, saya bersama-sama dengan ahli penyelidik telah menggerah tenaga untuk menghasilkan kajian berkaitan dengan modul kerohanian ini. Saya, Dr. Saiful Azri bin Mukhtar, bersama-sama dengan Puan Kasoma Tia serta Tuan Haji Muhammad Khairi Lebai Ahmad akan mengupas ataupun berkongsi berkaitan dengan hasil kajian yang telah kami jalankan. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan dakwah adalah bergantung kepada kebijaksanaan para pendakwah itu sendiri. Ini kita boleh lihat kerana dakwah boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk. Ada juga dakwah dilaksanakan menerusi lisan, akhlak, penulisan, gambar dan sebagainya. Ia bergantung bagaimana kesenangan seorang pendakwah itu dalam menjalankan dakwah dan juga melihat bagaimana bentuk mad'u dapat menerima dakwah yang telah dia jalankan. Salah satu bentuk dakwah yang dijalankan terhadap golongan banduan di penjara adalah menerusi penekanan modul kerohanian ketika banduan yang berada dalam fasa pengukuhan sasiah, di mana di dalam kajian ini dijalankan adalah untuk melihat dan juga menganalisis modul kerohanian yang telah digunakan oleh pihak penjara terhadap golongan banduan di penjara ketika mereka berada di fasa pengukuhan sasiah. Di mana kajian ini menggunakan metod analisis dokumen, di mana buku modul kerohanian itu dijadikan sebagai sumber utama kepada hasil dapatan kajian. Modul kerohanian ini akan dianalisis secara rinci mengikut bidang pengajian, tajuk, minggu dan juga kekerapan pelaksanaannya yang telah tercatat di dalam modul tersebut. Hasil kajian mendapati terdapat 5 bidang utama yang telah diketengahkan di dalam modul kerohanian ini, iaitu modul Al-Quran, modul Hadis, modul Akidah, modul Fiqh dan juga modul Sirah dan juga Akhlak. Di mana hasil dapatan kajian ini diharapkan dapat memberi impak yang baik, yang positif terhadap pihak penjara dan juga para pendakwah untuk meneruskan usaha dakwah Islamiah, khususnya kepada golongan banduan yang berada di penjara. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebagai pengenalan salah satu daripada program yang telah dijalankan oleh pihak penjara di dalam fasa pengukuhan sasiah adalah program pendidikan dan juga bimbingan, di mana di dalam program pendidikan dan bimbingan ini pihak penjara telah menyediakan satu modul kerohanian yang perlu dipelajari oleh semua banduan, di mana ia bertujuan untuk menambah lagi ilmu penguasaan, khususnya ilmu fardu ain dan juga ilmu-ilmu berkaitan agama dalam diri setiap banduan. Seterusnya merealisasikan kemantapan dan juga keberkesanan penghayatan Islam dalam kehidupan mereka, sama ada ketika mereka menjalani hukuman ataupun lebih-lebih lagi setelah mereka dibebaskan daripada hukuman.
Bagi mentarbiah dan juga mendidik banduan tersebut, ya, pihak penjara telah menyediakan satu modul kerohanian yang meliputi pelbagai khazanah ilmu, fardu ain dan juga fardu kifayah, di mana di dalam modul kerohanian ini terdapat 4 aspek utama yang telah ditekankan kepada semua individu, termasuklah aspek Al-Quran, hadis, aspek akidah, aspek fiqh dan juga aspek sirah dan juga akhlak. Justru pengkaji akan menganalisis kesemua modul tersebut mengikut aras kesesuaian, penekanan tajuk, peruntukan masa serta teknik dan juga kaedah pengajaran yang dirancang. Di mana kalau dilihat di dalam program yang dijalankan oleh program halakah yang dijalankan di penjara Sandakan ataupun penjara di Malaysia adalah sangat efektif kepada para banduan. Tambahan lagi dengan adanya modul kerohanian, ya. Program halakah ini telah memberi kesan yang sangat positif, khususnya kepada semua banduan, di mana boleh kita katakan majoriti daripada banduan tidak mempunyai asas agama yang kukuh serta tiada penghayatan agama dalam kehidupan mereka sebelum ini, ya. Namun setelah mereka menjalani hukuman di penjara, mereka didedahkan dengan modul kerohanian yang telah dirangka dan juga dibentuk oleh pihak penjara Malaysia. Akhirnya mereka dapat menguasai serba sedikit ilmu agama untuk mereka bekalkan setelah mereka dibebaskan pada masa akan datang. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita teruskan dengan hasil dapatan kajian, ya. Di mana dalam kajian yang telah kami jalankan ini, ya, kami telah menjumpai di mana modul pertama yang digarapkan dalam modul kerohanian ini adalah modul Al-Quran dan Hadis, ya. Di mana modul ini perlu dihabiskan dalam tempoh 24 minggu, di mana 12 minggu pengajaran diajar berkaitan dengan modul Al-Quran dan 12 minggu berikutnya akan diajar berkaitan dengan modul hadis. Manakala pengajaran modul ini dilaksanakan selama 1 jam, ya, secara bergila-gila, bermula dengan modul Al-Quran, hadis dan begitulah seterusnya. Pelaksanaan ini dijalankan secara selang-sendi, ya. Maknanya kalau minggu pertama dia jalankan modul Al-Quran, manakala minggu kedua akan dilaksanakan pula modul hadis, ya. Okey, setiap modul yang disediakan ini telah dilengkapi dengan rancangan pengajaran yang telah dicadangkan, di mana segala peralatan yang diperlukan, objektif pengajaran, aktiviti-aktiviti pengajaran, langkah-langkah pelaksanaan dan juga peranan tenaga pengajar telah direncanakan di dalam modul tersebut. Tenaga pengajar perlu hanya melaksanakan berdasarkan perancangan yang telah ditetapkan, berpaksikan kepada kemahiran yang telah mereka miliki. Boleh dikatakan bahawa modul kerohanian yang dibekalkan ini adalah satu modul yang sangat efektif, ya, di mana sesiapa sahaja pendakwah ataupun tenaga pengajar boleh mengajar mereka yang berada di dalam tahanan ini, ya. Sebab apa? Semua perancangan telah tertulis di dalam modul. Maknanya tidak perlu kita memikirkan perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran, tetapi semuanya telah dibekalkan dan perlu ikut sahaja apa yang telah tercatat di dalam modul tersebut. Baik, untuk analisis yang pertama adalah analisis berkaitan dengan modul Al-Quran, ya. Di mana kalau kita lihat, ya, modul Al-Quran ini akan dipelajari oleh setiap banduan selama 12 minggu, ya. Di mana pelaksanaan modul Al-Quran ini dijalankan pada minggu-minggu yang ganjil, ya. Di mana pelaksanaan dia daripada minggu pertama bulan pertama, minggu ketiga bulan pertama, minggu ke-5 bulan kedua, minggu ke-7 bulan kedua dan seterusnya. Baik, kalau kita lihat berkaitan dengan tajuk-tajuk yang dipelajari oleh mereka di dalam analisis modul Al-Quran ini adalah tajuk-tajuk asas berkaitan dengan hukum-hukum mat, ya. Di mana kalau kita lihat pada minggu pertama, mereka akan mempelajari mengenal hukum nun sakinah, tanwin, mim dan juga nun musyaddah, ya. Kemudian pada minggu ketiga bulan pertama, banduan akan belajar berkaitan dengan hukum izhar halki, hukum idgham, hukum ikhfa hakiki, hukum iqlab, wajibul gunah, nun dan juga mim musyaddah.
Kemudian seterusnya pada minggu yang ke-11 bulan ketiga, mereka akan mempelajari berkaitan dengan hukum nun sakinah. Seterusnya hukum ihfa syafawi, izhar syafawi dan juga idgham selain. Kemudian pada minggu ataupun ke-8, ke-15 bulan ke-4, para panduan akan mempelajari pula berkaitan dengan hukum-hukum mat, di mana ada hukum mat far'i, kemudian yang wajib dibaca melebihi 2 harakat, kemudian mengenal hukum mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, mat lin, mat arid li sukun dan juga mat farqi. Kemudian pada minggu ataupun pada minggu ke-21 ataupun bulan ke-6, mereka akan mempelajari berkaitan dengan hukum mengenal hukum mat lazim, kalimah musaqqal, harfi musaqqal dan juga kalimah mukhaffaf dan juga harfi mukhaffaf. Dan pada minggu yang terakhir, minggu ke-12, mereka akan mempelajari berkaitan dengan wakaf dan juga ibtidak. Baik, secara keseluruhannya ilmu yang dipelajari dalam modul Al-Quran ni adalah lebih kepada hukum mat, di mana para panduan akan dapat mengetahui bagaimanakah ayat Al-Quran itu dibaca dengan kadar-kadar yang telah ditentukan, ya. Ini memberi banyak input yang baik terhadap panduan, khususnya pada ketika dalam proses fasa halaqah ini. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya kami akan berkongsi berkaitan dengan analisis modul hadis, di mana modul hadis ini diajar secara berselang-seli dengan modul Al-Quran, ya. Di mana kalau modul Al-Quran itu diajar pada minggu ganjil selama 12 minggu, begitu juga dengan modul hadis, ya, diajar pada minggu yang genap selama 12 minggu. Baik, untuk minggu kedua bulan pertama, ya, antara perkara yang dipelajari oleh para panduan adalah berkaitan dengan hadis nabawi dan juga hadis qudsi. Kemudian pada minggu kedua, mereka akan mempelajari berkaitan dengan perbezaan di antara hadis sahih, hadis dhaif dan juga hadis maudhu'. Seterusnya mereka akan mempelajari istilah-istilah dalam hadis, imam hadis yang masyhur. Kemudian para panduan juga akan didedahkan dengan beberapa hadis yang telah dipilih untuk dipelajari, sebagai contoh hadis amal ma'ruf nahi munkar, memilih sahabat, tolong menolong, persaudaraan Islam, tanggungjawab, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang merosakkan iman dan juga golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk dalam modul analisis modul hadis ini, ya, berkaitan dengan hadis, kita boleh lihat, ya, ada beberapa hadis yang telah dipilih, ya, oleh para pemilih ataupun para pembuat modul ini, di mana hadis-hadis yang ditekankan ini adalah hadis-hadis yang sangat penting, ya, untuk diketahui khususnya para panduan, kerana hadis ini dapat memberi nilai tambah terhadap mereka apabila mereka berada di luar setelah menghabiskan hukuman itu nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada analisis modul akidah, di mana modul akidah ini terdapat 10 tajuk yang akan dikupas oleh para pendakwah ataupun tenaga pengajar terhadap panduannya, khususnya di dalam penjara, di mana dalam 10 tajuk ini ada beberapa tajuk yang akan diulang-ulang, kerana tajuk ini mempunyai kupasan ataupun huraian yang banyak yang perlu diketahui secara mendalam oleh para panduan, ya. Di mana kalau kita lihat, ya, tajuk berkaitan dengan syahadah dan juga iman, di mana tajuk ini telah diajar selama 3 minggu, di mana tajuk ini sangat penting dan juga sangat perlu ditekankan kepada para panduan supaya mereka dapat mengukuhkan iman mereka kepada Allah SWT. Kemudian tajuk yang kedua, keperluan manusia kepada iman, ini dilaksanakan hanya 1 minggu sahaja. Kemudian hikmah dan juga kelebihan orang yang beriman, sama 1 minggu sahaja. Dan iman, motivasi ke arah kehidupan cemerlang, ini
Tajuk ini agak berat dan banyak kupasannya, di mana tajuk ini diulang sebanyak 4 minggu untuk para banduan. Ini mungkin memberi nilai tambah yang baik terhadap mereka, khususnya ketika mereka berada dalam tahanan, dan insya-Allah nanti apabila mereka keluar ataupun habis tahanan, mereka dapat menerima hakikat yang mereka telah menghabiskan hukuman, dan mereka akan dapat menyesali apa yang telah mereka lakukan sebelum ini. Kemudian tajuk seterusnya adalah tajuk yang berkaitan dengan iman, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Ini kita boleh lihat di situ penekanannya mengikut kupasan ataupun huraian, di mana kalau tajuk beriman kepada Allah Taala dilaksanakan selama 2 minggu, beriman kepada malaikat selama 3 minggu, beriman kepada kitab-kitab Allah hanya 1 minggu sahaja, kemudian beriman kepada Rasul 3 minggu, beriman kepada hari akhirat 3 minggu, dan juga beriman kepada qada dan qadar selama 2 minggu. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami teruskan dengan analisis berkaitan dengan modul fiqh, di mana dalam modul fiqh ini terdapat 6 tajuk yang dipecahkan di dalam ataupun di bawah fiqh, iaitu berkaitan dengan munakahat, jenayah, muamalat, sembelihan dan pemakanan, pengurusan jenazah dan juga ibadah. Baik, daripada ke-6 pecahan ini ada beberapa pecahan yang ada kupasan yang lebih detail. Sebagai contoh, di dalam modul fiqh ini, apabila membicarakan berkaitan dengan jenayah ini dipecahkan kepada 3 bentuk, iaitu qisas, hudud dan juga ta'zir. Manakala kalau dilihat kupasan berkaitan dengan muamalat hanya melibatkan jual beli sahaja. Kemudian dalam konteks sembelihan dan pemakanan, huraian diberikan terhadap sembelihan, korban dan juga pemakanan. Kemudian untuk pengurusan jenazah dan juga munakahat hanya diceritakan secara umum sahaja. Manakala dalam konteks ibadah, 4 perkara yang ditekankan di dalam modul akidah fiqh ini, iaitu berkaitan dengan solat, puasa, zakat dan juga haji. Berikut adalah berdasarkan kepada modul fiqh ini, analisis yang telah kami buat nampak menunjukkan bahawa penekanan modul fiqh ini juga sangat penting dijelaskan ataupun diberikan penerangan terhadap para banduan untuk mereka mengetahui bagaimanakah tuntutan ilmu fiqh ini dalam kehidupan sebagai seorang manusia. Seterusnya kami juga membuat analisis berkaitan dengan modul sirah, di mana modul sirah ini telah diajar kepada banduan selama 12 minggu. 12 minggu ataupun 12 kali, di mana pelaksanaan dia adalah pada minggu-minggu yang ganjil, di mana dalam sirah ini, modul sirah ini ada beberapa tajuk yang telah ditekankan ataupun yang telah didedahkan kepada para banduan, iaitu yang pertama berkaitan dengan pengenalan sirah, kemudian kehidupan awal sirah Rasulullah SAW, kemudian disentuh juga berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad, berlakunya Isra' dan Mi'raj, kemudian bagaimana berlakunya hijrah Rasulullah SAW dan juga umat Islam kali pertama, kemudian bagaimanakah tindakan Nabi Muhammad SAW selepas berhijrah ke Madinah. Kemudian para banduan juga didedahkan dengan peperangan penting sepanjang hayat Rasulullah SAW untuk mereka ketahui berkaitan dengan perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan kalimah Allah. Seterusnya juga ditekankan berkaitan dengan peristiwa pembukaan kota Mekah, kemudian bagaimana peristiwa ataupun berlakunya kewafatan Rasulullah SAW, serta ditekankan juga tentang 2 pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin ketika yang menggantikan selepas Rasulullah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab.
Baik, secara keseluruhan berkaitan dengan analisis modul sirah ini, boleh dikatakan bahawa perkara-perkara penting yang ada dalam sirah ini telah ditekankan ataupun telah diberikan perkongsian ilmu terhadap para banduan, khususnya insya-Allah selepas mereka keluar daripada tahanan nanti, mereka dapat mengetahui sejarah-sejarah ini, dan insya-Allah kemungkinan besar mereka boleh mengupasnya dengan lebih baik pada masa akan datang. Modul terakhir yang telah kami analisis adalah modul akhlak, di mana modul akhlak ini dikongsikan juga selama 12 minggu, di mana modul akhlak ini dilaksanakan pada minggu-minggu yang ganjil, ya, iaitu minggu kedua, keempat, keenam sampailah ke minggu ke-24. Di antara tajuk-tajuk yang ditekankan dalam modul akhlak ini adalah berkaitan dengan sifat sabar, taubat, redha, raja iaitu mengharap, khauf atau kasyaf Allah, syukur, takbur, tamak, hasad, adab pergaulan dan juga aurat lelaki dan juga wanita. Baik, secara rumusan daripada modul akhlak ini, apa yang kami dapati bahawa penekanan terhadap modul-modul akhlak ini boleh dikatakan melengkapi antara satu sama lain, di mana penekanan tajuk-tajuk ini lebih bersifat kepada pembentukan hati, ya, di mana jika hati kita bersih, insya-Allah kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita, ya. Segala perbuatan-perbuatan buruk ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu dapat dihindarkan. Seterusnya mereka tidak dapat lagi mengulang perbuatan-perbuatan kesalahan yang telah mereka lakukan sebelum ini. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulannya, ya, dalam melaksanakan sesuatu aktiviti dakwah khasnya, seseorang itu perlu menguasai strategi perancangan yang baik, kerana ia merupakan salah satu daripada keberkesanan dalam berdakwah. Begitu juga dalam proses pengajaran dan pembelajaran, sama ada di sekolah ke, di masjid, di penjara dan sebagainya. Ini kerana menguasai gaya pembelajaran akan memudahkan lagi proses penyebaran dan penguasaan ilmu kepada penuntut. Untuk itu, tenaga pengajar haruslah mengetahui dan juga memiliki sepenuhnya gaya pembelajaran sebelum melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran kepada banduan. Persediaan yang rapi juga serta perancangan yang strategik akan membuahkan hasil yang lumayan kepada banduan. Justru pengaplikasian sepenuhnya ilmu dakwah terhadap banduan di institut penjara adalah salah satu daripada kreativiti dan juga keupayaan seseorang pendakwah. Penggabung jaringan yang baik antara ilmu dan juga pengalaman akan menzahirkan banduan yang bermutu tinggi, berilmu, pengetahuan serta bersesiah terpuji. Mudah-mudahan segala perkongsian pada kali ini dapat diterima dan disampaikan kepada pihak lain. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk lemah itu datangnya daripada saya sendiri. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bersua pada masa akan datang, insya-Allah. Akhir kata, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak GIA di atas penganjuran persidangan ini, juga terhadap jutaan terima kasih kepada pihak UMS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.